Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Kosakata. Keluarkan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 45. Buku teks Jilid 2, muka surat 45, aktiviti membaca. Mari kita baca sama-sama. Mudahnya halau serangga. Ayah Hasan, iaitu Encik Mahzan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mahzan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mahzan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Tugasan awak yang pertama ialah keluarkan buku tulis garis 1. Tulis hari, tarikh dan tajuk kosakata. Tulis di tepi ini buku teks J2. J2 ni maksudnya jilid 2. Teks J2, muka surat 45. Apa yang awak perlu buat ialah mengenal pasti kosakata. Jika awak lihat balik di bahagian atas tadi, di bahagian buku teks tadi ada perkataan yang telah dikalakan warna merah. Diwarnakan warna merah. Jadi yang pertama dia dah beri tumbuh ataupun maksud tumbuh adalah hidup. Tulis di sini 1, tumbuh sama dengan hidup. Tumbuh ni maksud dia hidup. Kemudian awak tulis nombor 2, permintaan sama dengan apa? Diserang sama dengan apa? Internet, racun, basuhan, penyembur, subur dan juga menghijau. Okey, bagaimana awak nak cari? Awak boleh cari di internet. Awak tulis ini prpm.dbp.gov.my ataupun awak tulis Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Nanti awak akan jumpa gambar macam ni. Lepas tu awak isilah perkataan apa yang awak nak cari. Ataupun di telefon awak boleh install ataupun awak boleh download ni Kamus Dewan Kamus Bahasa Melayu. Ni di handphone, di telefon. Untuk di
Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Awak boleh tulis perkataan yang awak nak cari. Contohnya permintaan. Jadi dia akan keluar macam ni. Permintaan dia akan keluar. Dan definisi ni ialah maksud. Kita akan lihat nombor 1. Permintaan bermaksud perihal ataupun perbuatan meminta. Biasanya maksud tu akan berhenti sampai titik bertindih ni. Itulah maksud permintaan. Perihal perbuatan meminta. Di bahagian bawah ni awak boleh lihat permintaan ni kata dasar dia minta. Kata terbitan dia meminta, minta-minta, meminta-minta, permintaan, peminta. Ni sebagai maklumat tambahan. Jadi awak boleh carilah minta ni apa maksud minta sebenarnya. Apa maksud meminta ni? Awak tulis kat atas ni minta dan awak carilah. Minta itu ialah mohon. Terusnya untuk aplikasi telefon bimbit, telefon pintar ni, awak pakai Kamus Dewan, Kamus Bahasa Melayu dan awak tinggal isi perkataan di sini, di carian dan dia akan keluar seperti ini. Nombor 1, apa maksud permintaan? Perihal perbuatan meminta. Awak tulis yang maksud yang lebih kurang sama dengan petikan teks. Takkanlah awak nak tulis Minangkabau ni. Minangkabau peminta nasib yang ditakdirkan Tuhan. Dalam teks kata mendapat permintaan tinggi daripada pembeli. Tiba-tiba awak tulis Minangkabau ni. Kan tak sama, tak sesuai. Cari maksud yang sesuai dengan teks. Kalau awak tak jumpa, contohnya perkataan diserang, awak tulis kata dasar dia ialah serang. Apa maksud serang? Nanti keluarlah maksud serang. Latihan yang kedua, keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 47. Baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawan. Tadi dia suruh cari maksud kosakata. Maksud tu makna yang ni berlawan. Yang tak sama dengan perkataan yang diberi. Jadi kita baca teks ni, kita fahamkan perkataan apa yang diberi, apa maksud dia dan apa kata lawan dia. Kita baca dulu. Kegemaran yang baik. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Jadi,
Dia bagi perkataan ini menanam, hadapan, harum, gembira. Awak perlu tuliskan kata lawannya di dalam tempat kosong. Jadi kalau awak tak tahu, awak tulis saja di kamus dewan tadi, menanam ini ialah perbuatan untuk tanam. Jadi apa kata lawan untuk tanam? Kemudian awak tambahlah imbuhan dia. Contohnya hadapan, kata lawan dia ialah apa yang bertentangan dengan hadapan? Harum ni, wangi, apa yang kata lawan berlawan dengan harum? Gembira ni perasaan gembira, suka, apa perkataan berlawan yang tak sama? Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.